Hello, Assalamualaikum. Okey, apa khabar? Kali ni kita berjumpa lagi. Okey, kali ni kita ada tetamu yang begitu istimewa. Okey, daripada Kota Kinabalu dan juga Sarawak. Okey, di mana beliau ni adalah seorang yang orang kata versatile, komposer yang cukup orang kata dikenali, dan mungkin ada juga generasi yang biasa dengar lagu dia, tapi mungkin tak pernah jumpa dan tak pernah nampak. So kali ni dengan peluang yang ada ni, anda boleh mengenali, selain daripada lagunya, anda juga mengenali orang dia, orang dia macam mana. So sebelum kita terus kepada beliau, saya ingin memainkan video ini dulu. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba abu dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kerdipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku. Alright, kita terus saja. Hello, bang. Assalamualaikum. Apa khabar? Sekarang kita live. Okay. Sekarang kita ada live ni. So, saya begitu amat berterima kasih kepada abang Azmin Mudin kerana sudi sudi mengikuti, join dalam Sembang Betul punya. Di mana dalam segmen ni kita sembang hanya benda yang betul saja. Kita tak sembang benda-benda yang tak betul, kan. So saya begitu kira macam begitu teruja lah. Maksud dia lagu yang begini famous di mana-mana pun kita pergi, di kelab ke ataupun di radio ke, lagu ni sentiasa berkumandang, kan. And then mungkin banyak yang tak tahu, kan. Mungkin banyak yang ramai yang tak tahu pasal dia dengar saja lagu tu, tapi dia tak tahu siapa komposer dia. So ada yang tahu, tapi ramai juga yang tak tahu, apalagi generasi baru, kan. So kira macam mana boleh abang kongsi sedikit, macam mana abang boleh terlintas dapat mencipta lagu yang begitu hebat dan melodinya begitu strong? Adakah masa yang abang kompos lagu tu, adakah masa tu putus cinta ke? Ataupun abang masa tu berada di mana? Mungkin di depan balkoni ke? Atau boleh abang kongsikan sedikit? Okey, selamat malam. Yang terutamanya saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada Boy Razak NRN Production kerana menjemput saya untuk live feed pada malam ini. Ya, Boy, masa itu
abang berumur 21 tahun. Okey. Memanglah umur-umur begitu tu memang sememangnya lah perkataan cinta itu memang tidak lekang lah daripada setiap anak muda Betul. masa itu. Jadi masa itu abang di Kelantan. Uih, di Kelantan. Ya, masa itu abang di Kelantan di Maktab Perguruan Kota Baru, Okey. Jalan Jepang. Okey. Lepas itu abang menyewa di sebuah rumah. Dalam Okey. rumah tu kita kongsi ramai-ramai lah. Okey. Housemate abang ada yang daripada Johor, daripada Kelantan sendiri, daripada Kedah. Okey. Jadi satu Malaysia lah lebih dalam itu. Okey, dalam. So memang lagu tu memang dia berkenaan dengan percintaan. Oh, kira memang lagu cinta lah sebenarnya. Okey. Lagu cinta, ni apa, rindukan seseorang. Lepas itu dan orang yang dirindu itu dia sentiasa membayangi bebayangan di ruangan mata setiap hari dalam kehidupan. Dan orang itu yang dilakukan itu saya anggap sebagai ilham, kekuatan lah untuk bilang orang meneruskan pembelajaran dan sebagainya lah. Oh, dia kira overall lah tu kan? Begitu. Ini memang sudah biasa berlaku. Kalau bercinta, kalau mabuk cinta, dia memang sentiasa dibayangi oleh wajah yang dicintai itulah. Betul, betul. Jadi lagu itu, yang pertama saya mau bercerita. Dianya sebenarnya bermula dari rentak Sumazau Pop. Sebab abang ni kan orang Sabah. Ya, betul, betul. Okey. Membesar di Sabah, lahir membesar di Sabah. Jadi influence itulah abang bawa ke mana-mana. Walaupun ketika itu abang berada di Kelantan. Okey, okey. Wah, menarik. Makin So, menarik. masa itu memang abang terlalu gila mencipta lagu. Oh, masa tu masa hot lagi ya. Ya, masa itu memang abang terlalu gila. Sampai masuk bilik kuliah, sampai tidak tidur, dan masa hujung minggu ataupun cuti abang berkurung di bilik mencipta, menulis dan mendengar lagu-lagu populer masa itulah. Tapi oleh kerana abang ni orang Sabah masa itu, lepas tu terbawa-bawa dengan rentak Sumazau. Lepas itu abang di Kelantan cipta lagu untuk orang yang sentiasa di bayangan mata. Rindukan orang itu, so dia menjadi ilham. Kemudian ditulis dalam bahasa Melayu sebab abang mahu ketika itu housemate atau roommate semua kan diorang faham dengan lagu tu. Jadi abang pun walaupun rentak Sumazau tetapi dalam bahasa Melayu. Lepas tu isu berkenaan dengan percintaan itu biasa sebab housemate semua dalam rumah tu masing-masing pun bercinta. Wow. So, Termasuk abang lah. Dan kebetulan masa tu abang memang hanya instrumen gitar sahaja yang satu-satunya yang paling mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Okay, jadi abang gunakan gitar lah untuk mencipta. Jadi orientasi lagu itu berentak Sumazau tapi dia berorientasikan strumming gitar. Okay. Jadi entah macam mana lagu itu boleh tercipta rangkap demi rangkap, dan abang cipta lagu itu dia serentak bergerak di antara melodi dan juga lirik dia. Wow. Dan apa yang ingat ketika itu ialah abang mahu meluahkan apa yang terbuku di dalam hati lah perasaan masa itu. Lepas tu dipengaruhi oleh Sabah dengan rentak tu, lepas tu dipengaruhi dengan kehidupan anak-anak muda masa itu, masih lagi belajar di college, mencipta di bilik, kadang-kadang itu pergi ke kaki lima di luar rumah tu. Ada burung-burung sana, ada pokok-pokok, lepas tu ada kerinduan-kerinduan di sana lah. So itulah terciptalah lagu tu. Dan memang tidak disangka apa-apa lagu itu boleh bertahan selama lebih kurang 30 tahun. Tetapi lagu itu ingat abang cipta tahun 91. 91, okey, 91. Tetapi dia hanya rilis pada tahun 1995 kalau tidak silap. Dah berapa tahun lah. Dia berperap dalam 4 tahun, 5 tahun begitu kan?
Lebih kurang lah, sebab lagu itu pernah beberapa kali berpindah tangan. Wah, Selepas itu siap pun lagu best tu cerita tu. Macam mana boleh gitu? Yalah, lepas kan kita di Kelantan, masa cuti sekolah, college itu kan abang naik bas pergi KL, lepas itu pergi menjajah lagu. Abang ada banyak lagu. Masa itu beratus lagu. Wow. Termasuk lagu Kau Ilham itu. Fuh. Masa itu bawa ni lah tape, keset kan. Mm-mm. Lepas tu pergi KL, naik bas 12 jam pergi KL, lepas tu tumpang mana-mana rumah kawan, lepas tu pergi naik semua record company, BMG abang pergi, EMI, Warner pergi, semualah EMI pergi sampai 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 pergi ke RAP. Masa itu RAP tengah hot dengan artis-artis diorang seperti Zainal Abidin dan juga Sheila Majid kan. Betul, betul. Masa tu dia orang hot kan, jadi abang pun tergerak lah pergi RAP jumpa dengan Roslan Aziz. ya, bagi lagu lah banyak-banyak begitu. Jadi menjajah, dan ratusan lagu itu tidak tahu lagi hala tuju nasib dia kemana, jadi tabur begitu sajalah. Dan salah satu lagu itu ialah Kau Ilhamku. Okey, itu cerita dulu-dulu lah. Betul. Best cerita ni. Kira betul-betul interesting. Maksudnya abang boleh sanggup naik recording company menghantar lagu. Wow, itu satu benda yang amazing lah, because banyak, yalah, orang-orang sekarang banyak yang nak sesuatu tapi dia kurang usaha lah. Kan, maksudnya macam abang boleh sanggup naik mana-mana company. Ui, kira dahsyat Boleh juga. kan? Dahsyat juga abang punya story ni. Masa itu harga flight tiket untuk KL tu memang mahal. Masa tu Air Asia belum ada lagi. Ui, mahal tu. Time tu. Masa itu MS saja untuk turun ke KL saya, dia punya tiket flight dia 800. Betul. Itu sangat mahal. Betul. Jadi satu-satunya cara macam mana abang mahu pergi ke Semenanjung ialah dengan meneruskan pembelajaran lah di situ. Jadi bulan dapat offer masuk maktab perguruan Kota Baru, walaupun jauh di hujung atas sana, okey, tidak mengapa lah. Yang penting masa-masa cuti begitu boleh sampai ke Kuala Lumpur untuk menjual lagu lah. Betul. Itu saja dia. Okay. Sebab daripada KK lagi abang sudah simpan 100 buah lagu, tapi macam mana untuk menjualnya ke Kuala Lumpur? Sebelum itu main pos. Sebelum itu main pos. Pos saja kan, di sini kan jadi susah kan, demi layanan kita pulang. Kita tidak kenal siapa-siapa di KL. So dengan cara macam mana? Dengan cara masuk belajar di Semenanjung, dan bulan dapat tawaran masuk ke maktab perguruan, dan masa keemasan 2 tahun setengah tu lah, masa cuti college itu, kita turun ke KL, tumpang mana-mana rumah kawan, dan kita menjajah lagu lah. Wow. Dan lebih mudah untuk kita follow up lah, dan lebih bilang orang berkesan pasal kita sendiri turun ke Kuala Lumpur, lepas tu jumpa dengan, lepas tu berkawan dengan industri ya di situ, lepas tu berkenal dengan komposer dan juga A&R syarikat rakaman masa tu, seperti Syahri Amri, kita kawan dengan dia, dengan Ajay, lepas tu Juari T, Fauzi Mazuki, jadi kita rapat-rapat dengan dia orang lah. Okay. Jadi kita pun boleh bagi lagu dengan dia orang, dan lebih mudah kita follow up. Dia orang akan layan lah, sebab kita sudah jumpa dengan dia, lepas tu kadang-kadang minum teh sama kan. Jadi humble macam tu lah, bang. So berkenaan dengan lagu tadi Kau Ilhamku tu, kalau tak silap, dia behind the scene tu, kira sebelum Man Bai ambil lagu tu, bukan adakah story, maybe sebelum tu mungkin ada artis lain dulu cuba ke lagu tu? Ada. Yang pertama saya ingat masa itu, producer komposer Syahri Amri, dia call. Masa dia di BMG, dia sedang menerbitkan album UK's, album yang kedua. Okay. Dia call, dia cakap, Bin, aku mau pakailah lagu Kau Ilhamku tu. Aku cakap, okey Syahri. Kita pun happy lah. Iyalah, okay.
Itu aku dengar cerita dia orang rekod 15 buah lagu album Newcastle tu. Situ 15 buah lagu tu kena pilih 10 untuk dimasukkan dalam album. Sebab masa tu kan satu album tu kan hanya memuatkan 10 lagu. Betul? Jadi 15 buah lagu tu kononnya ceritanya diorang bawalah masuk ke mesyuarat ahli lembaga BMJ. Lepas tu lagu Kawin Lambu tu terkeluar. Terkeluar. Keluar daripada 10 buah lagu tu. Okey, bukan rezeki. Bukan rezeki, cabaran. Okey. Lepas itu bila abang pergi RAP, Okey. Roslan Aziz pun tertarik dengan lagu itu. Lepas itu dia pun ambil, lepas itu rekod untuk Sheila Majid. Rekod tu Sheila Majid. Macam mana lah lagu tu agaknya? So dia buat style ni lah. Masing-masing lah kan. Jazz lah tu kan. Mesti jazz ni style lah. Lepas tu Sheila Majid dengan style dia. Tetapi gunakan lagu tu lah. Main melodi dia. Apa semua. So dengan cerita masa tu tahun 94 lah. Rasanya. Sheila Majid masa tu rekod 25 lagu. Termasuk Kawin Lambu. Banyaknya 25 lagu. Okay. Lepas tu seperti biasa. Masa tu RAP kan di bawah Warner Music. Betul. Lepas tu pemilihan untuk 10 buah lagu yang pertama tu daripada 25 buah lagu tu sekali lagi lagu Kawin Lampu tu terkeluar. Sekali lagi terkeluar lagi. Dahsyatnya tu perjalanan lagu tu terkeluar lagi untuk kali kedua. Sekali lagi terkeluar. Jadi masa tu masa abang datang pergi RAP tu sebenarnya kan first yang bawa abang jumpa dengan Roslan Aziz ialah Man Bai. Sebab masa tu Man Bai dia bekerja dengan RAP. Ya, betul. Dahsyatnya cerita ni. Okey, teruskan. Jadi kan cerita Man Bai ni baik, dia bawa abang jumpa dengan Roslan. Jadi bila lagu tu terkeluar daripada album Sheila Majid, memang masa tu Man Bai dia sudah tidak bersama dengan kumpulan Gersang. Oh, masa tu dia dah keluar lah. Jadi dia tu kumpulan Gersang itu diorang buat haluan masing-masing, kerja mana-mana dan Man Bai kerja dengan RAP sebagai technician. Lepas tu Man Bai memang berniat masa tu mau buat album solo. Oh, okey. Jadi bila dia dengar bila Sheila Majid terkeluar lagu tu, Man Bai pun apa lagi? Okey lah Min, aku ambil lah ni. Dia pula ambil. Dia ambil lah lagu tu. Aku okey saja. Yang penting lagu tu rilis. Aku happy. So itulah. Jadi untuk bertanya cerita yang selanjutnya, baik kita serah kepada Man Bai sendiri. Kita bertanya dengan dia. Ya, cantik kan? Lagu tu. Agak-agaknya dia boleh tak join kita? Itulah. Dia free tak? Cuba try kalau dia boleh masuk kan? Dia boleh masuk kita punya sembang-sembang ni memang best lah. Okay. Itulah dia punya cerita secara dia punya story behind the scene tu kan. Bila masuk? Bila join? Bolehkah join? Boleh join kah kita punya live feed? Ada peminat sini mahu bertanya mengenai lagu Kawin Lambu tu. Macam mana cerita? Kau pakai video ke apa kau call aku Aku call kau. Dia kena tekan link tu bang. Nanti Skype-nya link tu, and then dia masuk kita. Masuk dekat live-nya. Aku sudah hantar kau link dia tadi dengan WhatsApp. Kau cek. Kau kena tekan, lepas tu kau kena tekan join dan apa lagi tadi? Join ya. Dia kena register dulu lah. So bermakna kira perjalanan lagu tu kira panjang. Kira orang kata apa orang kata sebelum dia hits tu, kira dia punya behind the scene, dia punya story tu mengambil masa yang lama, panjang juga bang. 5-6 tahun juga. 91-95, so 4 tahun lah. 4 tahun dia berlegar-legar mencari platform. Sebab
masa itu lagu itu daripada beberapa komen lah, macam di BMG kan, masa itu kita jumpa dengan Aziz Bakar, dia dengar lagu itu kan, sebab masa itu lagu yang bercorak begitu kan, dia memang agak baru. Oh, masa tu Kalau di Malaysia ni memang masa tu form begitu punya lagu tu kan memang bukan dijangka, bukannya lagu hits lah. Sebab Ya, kan? Masa tu kan zaman-zaman rock kapak lagi. Betul. Macam mana dia boleh berlawan kan? Masa tu kan kira lagu-lagu rock yang naik kan. Tiba-tiba masuk Call Ilhamku. Ui, betul-betul orang kata satu benda yang tak terfikir. And then yang lagi specialnya tu dari segi arrangement tu. Macam mana tu bang? Macam mana? Ya, Ya. masa itu secara jujur apabila lagu tu mulanya diambil oleh kumpulan Newcastle dengan style kumpulan Newcastle, abang dengar yang pertama kali memang abang kurang gemar lah. Lepas kali kedua tu dengan Sheila Majid dengan style Sheila Majid pun abang dengar pun abang kurang gemar. Sebab entah mengapa lah, mungkin kerana lagu itu kan gitar oriented, lahir dalam jiwa abang sendiri pun mungkin mungkin agak bilang orang mental block lah time itu. Betul. Tapi apabila lagu itu terakhirnya beralih kepada Manbai, dia menggunakan yang gitar oriented itu sebiji seperti dalam demo yang abang hantar itulah. Sebab Manbai mungkin masa itu kan dia dapat rasa akustika yang ada dalam itu. Jadi itulah sekarang ini kita menunggu Manbai sendiri. Macam mana betul. dia kan? Betul. Yang best dia tu dorang ambil macam mana abang main gitar, and then dorang ambil idea tu. Itu yang paling mahal tu kan. Kan? Iya. Sebab tu yang paling best. Because selalunya kan kadang-kadang ada komposer, dia ada, yalah macam kelebihan abang kompos lagu, satu kelebihan abang tahu main muzik. Itu yang kelebihan yang terbaik lah. Because kadang-kadang ada komposer yang langsung tak tahu main muzik. Kadang-kadang ada lagu yang dia entah macam mana lah dia buat lagu, tapi ada yang sumbang mambang buat lagu kan. So macam abang dah memang betul dah boleh main muzik, so kira itu satu kelebihan. Okay. Dia it's a simple. Kalau di Sabah abang membesar dengan retak Sumazau, ya. Okay. Ini dia punya Asal. motif. Asal dia lah. Ya, banyak lagu-lagu Sabahan masa itu. Contoh yang di antara yang popular. Manasal aku. Sedap lagu ni. Catchy betul lagu tu. Sawai janda muda, lagu janda lah. Sedapnya lagu tu. Ini. So abang bermula daripada situ. Itu elemen itu. Tapi bang agaknya cuba abang try kau Ilhamku rentak begitu. Apa jadi ya? Jadi memang macam tu. Cuba abang eksperimen, cuba abang try main lagu Kal Ilhamku. Maafkanlah andailah mengganggu ruangan hidupmu. Wow, amazing. Asal dia Semazau bang Ya, but kita of course lah dia punya key movement apa semua tu kita ubah sesuai mengikut mengikut range. Ya, masa tu mungkin abang terfikir tu mengikut pasaran lah. Kalau lagu tu mau ke jauh, memperluaskan dia punya market dia, of course mengikut juga lagu-lagu Melayu yang lain. But dia punya pergerakan kod dia itu saja. Ya. Simple kan, tapi melodi dia very kuat, very strong melodi dia. Tapi kekuatan lirik dia itu juga banyak membantu lagunya. Abang nampak lah. Lirik dia pun bagus. Puitis. Ya, lagu ini walaupun lagu cinta, tetapi dia tidak menyebut secara direct nama seseorang ataupun merujuk kepada seorang wanita, ya, ataupun lelaki, tapi dia merujuk kepada seorang tokoh
macam-macam tokoh yang bukan saja terlibat dengan kerjaya percintaan lah. Betul, kan? betul. Lepas tu dia juga boleh melibatkan produk-produk. Sebab itulah lagu tu banyak digunakan untuk tokoh-tokoh, untuk negarawan, untuk Olimpik, untuk tim, untuk produk-produk pun. Betul, betul. Banyak digunakan. So dia boleh masuk ke semua area lah. Itu yang saya sendiri tidak sedar dan tidak rancang dengan lagu itu. Kenapa sampai gitu? Mungkin selebihnya itu kan saya serahkan kepada Tuhan lah, mungkin yang bagi idea sampai gitu kan. Betul-betul. Kira lagu tu itulah macam kalau kita perform dekat mana-mana pun kan. Lagu tu mesti ada orang minta, mesti orang request. Punya ada dahsyatnya lagu tu. So sementara kita menunggu Man Bai, aku rasa Man Bai dah masuk. Dia Okay, ada tu Abdul wait, sekejap. Kau tanya dia. Tu dia. Okay, sekejap ya. Sekejap, saya ni dulu. Okay. Mana? Mana? Okay, wait. Sekejap. Man Bai, apa kabar? Baik. Alamak, Bai. Mana? Muka abang Man Bai tak nampak pula dekat sini Aku nampak. Itulah. Ingat nak pakai kamera tadi. Nak pakai... Baru nampak. Sekarang dah nampak. Tapi abang ni pula, Asmin pula tak nampak pula. Tak apa. Sekarang ni kita nak tahu macam mana cerita dia, macam mana boleh abang terlibat ataupun berminat dengan lagu ni. Setelah perjalanan lagu tu kan. Sebelum tu kan UCAS. Lepas tu Sheila Majid. Lepas tu last ke tangan abang Man Bai lah. Ya. Boleh abang ceritakan sedikit story tu, macam mana berlaku benda tu? Saya dapat demo tu Okay. masa tahun 1991 ke 92. Okay. Dari Asmin lah. Okay. So masa tu saya kerja dengan salah satu production house di Kuala Lumpur. Okay. Saya tak payah mention lah production house tu Mm-hmm. So saya kerja sebagai kru masa tu. Okay. So masa tu saya berhenti nyanyi sekejap pasal saya ada tonsil kan. Okay. So saya dapat lagu tu. So setelah saya dah kerja dah hampir dalam 3-4 tahun dengan production tu. Okay. So saya kat dia punya boss lah. Okay. Roslan Aziz lah, senang lah. Roslan Aziz, okay. RAP. Saya Ya, betul. Okay, betul. Okay. So saya dapat tu and then saya jumpa dia, saya cakap saya nak buat album. Macam tu je. Sebab saya dah ready lah. Masa tu saya dah ready. Dah ready. Kan? Masa tu abang dah keluar daripada Gesang lah. Dah keluar daripada Gesang. Saya keluar kejap. Okay. Saya cakap saya tak boleh continue lah pasal kan continue kan ada problem pula kan, nanti leceh. So masa tu tengah time dalam tahun 1990 macam tu saya dah cari penyanyi lain lah tapi tak dapat. So cakap tak apalah, kita bubarkan sementara. Saya cakap kan. So saya kerja dengan Roslan Aziz. So saya dapat demo tahun 1992 something, 91 macam tu lah. 92 tu Bai. 92, okey. Masa tu aku di Kelantan, aku pergi KL, lepas tu aku call kau kan. So saya dapat lagu tu, saya cakap, saya bagi kat Lan. Saya cakap, Lan, aku dah ready lah, aku ingat aku nak buat album lah. Kan? Okay. Sebenarnya saya boleh keluar macam tu je, saya boleh buat album saya. Tapi masa tu pasal saya bekerja dengan dia kan. Okay. Lepas tu saya pula, time tu pula saya dia punya orang kanan. Orang kanan pula. Okay. Orang kanan yang bawa macam kerja kat studio semua saya kena ikut lah. You know, dia mixing, dia buat apa semua. Sebab saya nak belajar
tu saya nak belajar jadi engineer. Okay. Kan? So dia cakap kat saya, tak boleh, tak ready lagi. Dia cakap tak ready. Dia cakap tak boleh, tak ready. So dia dengar lagu tu, pada pandangan dia lagu tu memang, ni boleh hit ni lagu ni. Kan? Memang saya dah rasa lagu ni boleh hit. Okay. That's why saya nak lagu tu. So Okay. masa time tu dia cakap saya, tak boleh, kau tak boleh nyanyi lagi. Kau lagu ni kau nyanyi tak sedap. Dia cakap saya macam tu lah. Okay. Kan? Pasal dia pop. Jadi saya So saya cakap, okey lah Lan. So dia cakap, ni Sheila nyanyi bagus. Sheila lah. Masa tu isteri dia lah. Betul. Saya bila dia cakap macam tu, saya punya darah terus jatuh lah. Drop lah kan. Dia patah semangat lah. Level of nak kembali tu dah tak ada lah. Dah macam, okay, that's it. No future lah. Saya cakap, ada masa depan. So dia jumpa saya, dia cakap, okay bye, besok book studio. Kita dah parah. Kita dah pindah yang kita bobo start pindah. So dia cakap, nanti book studio, panggil book studio di Jalan Pahang, masa tu book studio, panggil Nadure, panggil Andy Peterson, panggil Mac Chu, panggil Zaid Ahmad, panggil Steve Thornton. Break lagu ni. Okay. Cakap lagu apa? Lagu yang kau bagi aku tu. Demo tu lah yang saya bagi. Saya lagilah drop lagi masa tu. Saya kata, lagi drop. Punyalah, kita dah lah minta izin kan. Betul. Kan, betul lah kan. Tapi pasal dia bos, saya bekerja dengan dia. Jadi dia tengok lagu tu ada potensi, cakap, Sheila nyanyi bagus ni. So Sheila, sepatutnya lagu tu Sheila duet dengan Julie Sudiro. Macam tu. Tajuk dia Inspirasi. Tukar tajuk pula. Bukan Kau Ilhamku. Dia modern sikit lah. Kan, dia modern pasal dia KL punya mood lah, macam jazzy. Jazzy lah. Okay. Urban. Jazzy lah pasal Sheila kan. Jadi saya pun tak betul, saya buat kerja saya lah. Okay, saya book studio. So diorang dah start buat benda tu, diorang dah start halfway, dah start, dah okay dah semua. Lepas tu Julie Sudiro pula tak boleh nyanyi. So lagu tu supposed to be duet, Julie Sudiro dengan Sheila Majid. Okay. Tapi tak boleh. Tak boleh pula, tak ngam. Tak ngam. So Lan dengar pun tak ngam. Saya pun, dia tak cakap apa lah kan. Saya pun masa tu office di Ampang, saya jumpa dia. The next day saya jumpa dia, saya cakap, Lan macam ni lah Lan. Aku nak berhenti lah. Saya rasa macam tu. Macam tu je. Okay. Dan keluar daripada production tu lah. Daripada kerja dengan dia. Saya cakap. Lepas tu, masa tu dia tengah baru merge dengan Warner Music. Warner nak beli R&B. Usah sama lah ni. Masa tu Tony Fernandez baru balik daripada US. Okay. Jadi you tahulah bila dah merge kan, nak dapat duit kan. Duit. Jadi orang macam saya ni macam semut kecil lah kan. Betul. Okey lah, tak apalah. Kau nak bla-bla lah. Okay. So saya sound dia lah. Face to face. Saya cakap lah nak berhenti. Dia cakap, okey lah kau submit lah. Kau submit surat berhenti. Hantar pada Kamarudin Meranon lah. Okay. So saya pun okey lah, saya pun balik rumah. So selepas saya dah besoknya saya akan hantar surat tu, saya balik rumah, 1 jam lepas tu dia call saya sendiri, Roslan Aziz. Dia call sendiri Dia call sendiri, dia cakap, baik, kenapa kau nak berhenti? Dia cakap, I don't like your style lah. Saya cakap kat dia, I don't like your style, you know, because I believe this song memang mambai dalam hati I lah. Okay. Cakap kat dia, saya percaya lagu ni memang lagu untuk mambai, because it's very simple, you know, very catchy kan. Masa Asmin bagi demo tu, so saya cakap kat dia lah, saya kecewa lah. Saya cakap saya kecewa dengan kau lah kan. Sebab dia tahu lagu tu Julie Sudiro tak boleh nyanyi. Okay. Jadi bila dia cakap saya, okay baik macam ni, kau kerjalah, kau datanglah balik office besok. Dia ambil hati saya balik. Dia ambil hati balik pula. Okay. Saya sound dia, saya cakap, sekejap kau cakap macam ni, sekejap kau cakap macam ni, aku dah nak berhenti, tak apa lah, it's okay lah, you take the song kan.
So cakap tak apa, kau datang balik. Pasal masa tu dia banyak kerja. Dia tak ada wang kanan, dia tak ada. Betul lah. Jadi dia tak boleh buat seorang lah kan. Betul. Sebab saya banyak jadi assistant dia dalam studio. Saya bawakan tape, saya tandakan whatever songs yang dia dah mix. Dia dah apa semua. Saya buatkan production schedule semua. Banyak benda lah saya buat dengan dia. Cuma saya tak cerita dekat orang lah kan. Ya, betul. So lepas tu dia cakap macam ni Bai, kau nyanyi lagu tu sedap. Wah, dia ambil hati saya balik. Dia cakap macam tu pula. Saya cakap Okay. so, saya dia cakap macam tu. Saya cakap okay, ada harap. So, datang office. Saya pun datang office lah. Besok datang office. Dia pun sama. Okay Bai, macam ni, kau ambil lagu tu, kau nyanyi. Okay, kau produce kau punya own album, first album. Wow. Walaupun dia marah-marah saya, dia cakap dia, kau produce kau punya own album, kau ambil ni. So dia call Tony. Depan saya, dia cakap, Tony, tomorrow give Mambai whatever blah 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 production money. He want to produce his own album. Wow. Ni masa tu memang baru dia nak merge dengan Lan lah. Jadi whatever Lan cakap, dia yes. Dia bagi je lah whatever Lan nak. Okay. Pasal dia nak beli the katalog semua, the katalog RAP punya katalog semua kan. Okay. So I pun dapat that production money, I produce my own album. So I selectkan lagu Asmin dalam tu lah. Okay. So I selectkan lagu tu, so I dapat bantuan daripada Pacai, banyak Pacai lah. Sessionist lah. Sessionist, Pacai banyak bantu Syarul dia main je, dia main gitar je. So masa tu Buti Studio pun tak siap sangat. Okay. Di Jalan Pasir tu. Dia punya pintu pun pakai plywood lagi, dia tak pakai apa lagi kan. So berpasir, macam tak complete lah. So I cakap tak apalah, so I dah book the studio. So I panggil Syarul main gitar. So I cakap Syarul kau main kau dengar demo ni, kau main whatever. So dia improvise, dia pasal I produce the album. So I cakap okay, kau jetkan lagu ni lagi macam bergenjut lah, macam main buai, Okay. Pemikiran. Saya cakap entak. Saya cakap kau main. So kadang-kadang bila kita suruh pemain gitar tu main macam tu, dia rasa bosan. Kadang-kadang gitaris ni dia nak tunjuk dia punya skill. Ya, betul. Ya. I cakap dia, Rol, whatever yang kita dengar ni, aku nak macam ni. Simple. So saya buat macam tu lah. Saya tahu gitar, saya cakap Rol, kau main up sikit, lepas tu kau main down sikit. So from there ada 2 akustik lah, macam 3 ke 4 akustik. Saya pun tak ingat saya rekod berapa track masa tu. Saya ingat dalam 6 ke 7 track kot akustik. Wow. Solo semua kan. So saya dia main macam joget-joget. 1000 bintang. So dia buat macam tu lah. So dia buat macam tu. Lepas tu ada satu PR PR Warner Music tu, Samsudin, arwah the late Samsudin, apa nama dia saya tak ingat lah. Baik lah dia, nice guy. So cakap, Bai, why don't kita taruh part tengah ni Vivis. Saya cakap, memang aku nak tahu. Kau tolong aku lah, kita taruh sekali. So saya taruh lah dengan dia. The harmony semua. Lepas tu saya tahu ada apa ni? Macam clap lah, something. Macam finger clap. Jadi santai. So masa tu banyak benda yang ada lah dalam studio yang saya dapat lah kan. So saya buat benda tu semana mampu yang saya dapat demo tu lah. Okay. Pasal demo tu pun Asmin dengan gitar je. Jadi saya taruhkan rojak-rojak kuah-kuah semua dengan harmoni. Tak ada bass pun. Masa tu lagu tu memang bass. Just acoustic. Just acoustic ya? Acoustic dengan Vivis, dengan saya punya vokal, dengan finger clap. Tu je. That's it. Bass pun. Wow. Okay. So just acoustic. So saya buat. Lepas tu one of my colleague lah, Aceh kan. Masa tu saya recording kat, dia datang, dia tengok, dia cakap, Bai, apa lagu ni kau nyanyi ni? Apa lagu ni lah, dia panggil lagu macam kampung-kampung sikit lah kan. Okay. Apa lagu?
kampung-kampung je style kau ni. Tak apalah Cis, it's okay. Aku just buat je. Tengok kalau ada rezeki, I cakap hit lagu ni hit lah kan. Kan? I believe. Okay. But saya kalau believe sesuatu lagu tu Okay. akan jadi sedap, saya percaya dan saya buat sampai benda tu akan jadi sedap. Kira abang dengar mula-mula lagu tu memang yakin confident Memang yakin lagu tu untuk saya. Memang hits lah. Ada keyakinan tak hits kira kalau lagu tu keluar? Memang lagu tu keyakinan saya memang hits. Wow. Dengan apa, saya nyanyi dengan penuh feeling, dengan harmony, dengan tu kan. Saya tak tahu lah kan, ini saya lah kan, sebab saya yang the whole album. Saya tak produce lagu tu saja, saya produce the whole album. Yang album pertama saya yang ada gambar hitam tu kan, Mambai tu. Yang album yang apa orang cakap, yang alamak macam mana nak terbalik kan tadi. So album yang ada gambar hitam tu lah. So saya believe sesuatu tu dengan keikhlasan saya buat. So keluar lagu tu. So bila keluar, jadi pihak recording company, sebenarnya lagu tu keluar tahun 1995 dia release. Saya dah rekod daripada tahun 1992. Ush, lamanya tu. Saya tak release lagi. Dahsyatnya boleh macam tu Sebab masa tu Warner ada satu lagu Warisan Wanita. Oh ya, Teacher's Pet, betul. Jadi bila saya dah buat the production, jadi diorang dengar, sama abang gini. Oh no. I record dulu 1992. Diorang keluar dalam 1994 something like that. Wow. So dia ingat kopi. Ya, betul. I pun tak pernah dengar Mr. Big. Betul. Lagu apa? Lagu Serera Love You kan? Modern words kan? Modern words, ya. So, Extreme. Modern words, bila I comparekan modern words dengan Warisan Wanita Terakhir, patut diorang yang patut comparekan benda tu dengan Teacher's Pet. Jangan comparekan dengan Kau Ilhamku. Kau Ilhamku is lain. Ya, betul. Kan? Different. Kalau you dengar modern words dengan Warisan tu, dia ada lebih kurang macam adik-beradik. Betul tak? Modern words dengan Warisan. So diorang dah confused. Siapa kita nak keluar dulu? Okay. You know? So my album dah bagi, so diorang pegang lah. Diorang pegang. So keluar apa? Teacher's Pet dulu. Teacher's Pet dah baru rekod kan. So dia keluar dulu. So I hold lah, I tunggu. So 95 baru album tu diedarkan. Dahsyat dia punya story Selepas 95 album tu dikeluarkan, dah almost setahun, saya cakap, asal tak ada airplay ni lagu ni? Asal orang tak main ni? Panik juga tu. Raihan semua ada. Warner kan, Raihan, Mambai, Teacher's Pet, semua Emelina, besar semua. Iwan. Lepas tu siapa lagi? Masih Dayu. Semua top semua. Masa tu Warner Music. So I pun cakap, alamak, aku punya lagu ni, Asmin punya lagu ni macam mana ni kan. So I cakap, tak apalah, kita sabar je lah. So almost 2 years. So sambil tu I tak ada show lah kan. So I buat part time. I buat sound engineering dekat, I buat live engineer. I buat dekat satu club, jazz club, No Black Tie. Okay. 20 tahun I kerja kat situ, 12 tahun. I buat part time. Dapatlah satu malam RM150. So I buat show kecil-kecil. You know, I nyanyi lagu Gesang. I tak nyanyi lagu tu dulu lah, pasal lagu tu orang tak familiar kan. Tak familiar lagi. So bila I start kerja dekat No Black Tie tu, banyaklah. Ada sebenarnya orang dah dengar lagu tu. Okay. Dia keluar tapi ada orang dah dengar, tapi dia tak hit macam hit wonder tau. Dia macam boom boom boom, tak ada. Macam kalau you dengar Raihan punya lagu puji-pujian kan. Hari-hari buka je, dimulakan dengan bismillah. Lepas tu besok buka radio pun dimulakan you know, masa tu Raihan. So Kau Ilhamku tu tunggu kan. So, tapi keluar, tapi tak apa orang cakap, dia tak hit macam Raihan lah. Okay. You know? Okay. So, bila I kerja No Black Tie tu, barulah ada budak India, Cina kan cakap, macam owner tu panggil I kan, Mambai,
So diorang macam terdengar cakap, are you Mumbai? Cakap, yes. You know that song Kau Ilhamku? Cakap, yeah, that's the song I just released. It's a beautiful song, man. So India, China. Oh, wow. You know that. Tapi I masa tu I kerja buat sound lah, I buat sound. Okay. So dia tegur I cakap, thank you very much. Lepas tu diorang cakap, why your song, the song didn't promote like, gila-gila lah. I said, I don't know, it's not my job to monitor that. I cakap kan. Okay. Betul lah. Betul. Sebab I bagi produk, jadi recording company dia ada pekerja dia berapa banyak, PR ke, A&R ke, apa R ke kan. Dia yang patut uruskan. Betul. Pergi ke radio station ke, promote ke, kan. Betul. So I cakap tak apa, it's okay, mungkin rezeki tak ada lagi. So I tunggu sampai dah nak dekat 5 tahun baru orang tahu Kau Ilhamku itu adalah lagu. Daripada rilis. Yes. Selepas 5 tahun baru dia hits. Baru orang tahu, ini Kau Ilhamku. This is a song because of the lyrics. Okay. The melody and the lyrics. Dahsyat dia punya cerita. Melody dan lirik bila lagu ni. Kan itu mencuri bayangan, baru orang tangkap. Nice. So until now. Ya, kira Yasmin. So this is kira perjalanan lagu ni kira betul-betul apa orang kata patut kalau dibukukan kan. Dibukukan pun memang cantik juga. Because dia punya behind the scene. Dia punya story tu memang hebat betul lah cerita dia. So 1995. Bila I dah start buat show, I nyanyi that song, baru I cakap, I perasan cakap, orang tahu lagu ni. Orang sing along, orang tepuk tangan. Because it's a very simple song. And the melody tu yang mustahak. That's why dalam macam pemikiran lagu ke, lagu siapa-siapa yang bagi kat saya ke ataupun saya buat sendiri ke, saya praktikkan melody tu. Melody tu yang akan jadi ingatan kat orang. Dia bukan macam sesebuah lagu macam Kau Ilhamku tu dia akan bertahan, tak tahu lah. Sekarang 1995 saya keluarkan kan. Sekarang dah 21. Saya tak tahu dah berapa tahun dah. Dah berapa tahun dah tu? So hopefully akan jadi evergreen. Tapi banyak orang cakap lagu tu memang evergreen. Memang evergreen lah, because lagu tu everywhere. Dia macam tadi rancangan tadi pukul 7 pun diorang mainkan juga borak-borak tadi TV1. And then every club di Malaysia ni mesti wajib main lagu tu. Betul. Semua. Kalau I pergi club ke tengok member perform je macam, where Mumbai? Dia cakap, alamak. Tapi orang ingat lagu tu semua lagu I, orang ingat. Okay. No, that is not my song. I say is my friend. I cakap, kawan I punya lagu. He's a teacher, I cakap. Dia seorang cikgu di Sabah. Actually, abang punya suara pun something unique juga, because yalah bukan semua orang boleh nyanyikan lagu ni dengan baik pun. Banyak orang nyanyi lagu ni fail. Tapi abang nyanyikan lagu ni dengan begitu baik dan memang match lah dengan lagu, dengan abang punya suara tu perfect lah kira. That's why. Baik. Soalan jujur baik. Okay. Sekarang ini kalau kau buat show di mana-mana, antara lagu Kau Ilhamku dengan Masih Aku Terasa, mana lebih audien nak? Mana lebih audien suka? Kau Ilhamku lah. Kalau saya sebagai pemuzik memang Kau Ilhamku lah. Tapi kalau grup dia kalau solo memang Kau Ilhamku lah. Tapi kalau untuk grup saya sukalah Gersang tu yang lagu tu. Masih Aku Terasa pun kira lama juga tu. Itu pun legend juga tu. Tu pun kira lama. Itu lagu siapa tu? Masih Aku Terasa? Itu lagu Allah Yarham Rahim Osman. Oh, okay. Aku dikejutkan. Dulu memang tahun 80 berapa, 88. Maafkanlah habis Masih Aku Terasa ya. Habis. Sebab saya masa tu memang saya percaya kan lagu tu Kau Ilhamku tu, saya percaya cakap ni aku punya album, ni aku punya solo album. Untuk saya kembali balik dalam industri lah.
Tapi kira memang tepat sekali lah. Memang tepat sebab saya punya rasa tu, saya cakap lagu ni akan buatkan aku orang kenal balik. Orang kenal lah. Kenal gitu kan dalam industri lah, untuk maintain dalam industri. Tapi baik, masa kau buat album solo kan, time itu kan, memang kau punya gersang, punya mindset masa tu, memang kau lari jauh, betul Jauh. Terlalu jauh. Pasal masa tu saya banyak time dekat Ampang Studio, masa kerja RAP lagi, saya banyak buat pre-production kat situ. Saya panggil Syam Kamikaze. Masa tu diorang semua duduk office kat situ juga. Syam Kamikaze, Arwah Haji, Pacai, dia duduk kat tingkat atas. So bila Syam Kamikaze dia balik daripada main club je, saya panggil, Syam sini, tolong abang ni buat lagu menanti. Nantilah itu semua lagu saya tu. Saya first album lah, that first album. Macam Asmin punya lagu sebenarnya kan. Macam Asmin punya lagu sebenarnya, macam Roslan cakap, buat simple je sebenarnya. Okey lah. Dia tak nak, kadang-kadang kita tak nak overproduce. Nak tahu ni, tahu string, tahu keyboard. Lama-lama bila nak mixing kan, kita mute semua instrumen tu. Kau nak dengar melodi je. Akhirnya melodi dengan accordion. Itu hanya kau berpura, kan lagu tu. Kata yang nafas dari bibirmu dan cincak. Mungkin. So saya bawa master tu pergi Australia. Saya mixing lah kat sana. Tapi saya tak mix lah, saya guide the engineer yang mix. Kira itu semua bajet besar kan? Bajet besar. Masa tu Warner memang superb lah. Saya buat je. Okey, sebelum kita teruskan, kita sebenarnya ada tetamu tau, special daripada Sarawak. Kira kita akan membawa dia masuk sekejap lagi. Kita masukkan dia sekarang lah. Okey, sekejap Okey, wait, sekejap. Kita akan memasukkan kita punya tetamu. Bukan aku tak sayang lagi kan kepada dirimu. Bukan, aku main buat lagu Mengapa Kasih kan, men? Ya. Okey, Bang Manbai, saya nak masukkan lagi kita punya tetamu daripada Sarawak. Okey, sekejap lagi ya. Okey, sekejap ya. Yang dapat kan Okey, sekejap bang sekarang ni kita terus sahaja ke tetamu kita daripada Sarawak, iaitu Gibson Richard. Okey, di mana beliau adalah orang kuat, orang seni di Sarawak. Okey, cuma kita tak nampak muka dia di live ni. Hello. Dengar Gibson Ya, saya. Ya, selamat malam. Alright. Okey, akhirnya kita nampak dah. Sekejap ya. So boleh Gibson kenalkan diri. Okey, selamat malam pengacara kita saudara Boy Razak, Tuan Azmin dan Tuan Manbai. Jadi saya Gibson dari Kuching Sarawak sini. Jadi lagu Kau Ilhamku tu memang popular lah sampai ke Sarawak. Tahun 95 sampai 96. Memang masa tu saya bertugas di kawasan pedalaman pun orang tahu lagu ni. Senang nak pergi pancing. Ya. Jadi selamat berkenalan lah dengan Tuan Manbai. Ya, sama-sama kita. Okey. Okey, alright. Sebelum tu saya ingin memainkan juga dulu lagu ni. Sekejap lagu ni daripada artis Sarawak, iaitu Jeffrey Tegong dan Natalie Anik. Natalie Anik. Okey, mari kita kita pendengarkan dulu Kena lagu ni dia punya view dah mencapai sejuta lebih lah dia punya view kan. So untuk
Ya, untuk mencapai view yang begitu ramai tu amat mengejutkan lah, kan? Okey, sekejap saya mainkan dulu lagu tu. Mana videonya tuan? Belum. Ya, wait. Wait ah. Ya. Wait, kita punya line tak berapa okey. So dia agak terputus-putus. Tadi muzik lagu tadi ada dengar tak? Tak ada. Oh, tak dengar ya? Tak ada dengar. Ya, tak ada. Okey, wait. Kita keluar, gambar pun tak keluar. Okey, kita cuba mainkan semula because kadang-kadang kita punya line ni kan, kita akan mainkan semula. Okey. Alright. Gibson. Ya. So boleh ceritakan sedikit tentang lagu tadi tu. Di mana view dia dah mencapai 1 juta. Oi, dahsyatnya tu. Kira lagu tu betul-betul hits ya dekat sana. Dekat lagu ni dah setahun lebih dah, ya, tahun lepas. Okay. Lagu ni memang cukup popular juga di Sarawak sini. Dia dah mencapai 1.4 juta view lah. Jadi lagu ni mengisahkan kisah percintaan 2 orang kekasih lah. Dia latar belakangkan Bandaraya Kuching di kawasan waterfront. Kita ada jambatan Daruhana yang baru dan kawasan-kawasan yang bersejarah di Bandaraya Kuching lah lagu ni. Ya, lagu Iban. Salah satu lagu Iban yang cukup popular pada tahun lepas dan sekarang pun masih lagi didengar. Ya, dia kira kalau lagu-lagu Sarawak macam ada satu lagu Sarawak juga famous yang dipanggil bulu betis. Berkikis bulu betis. Berkikis bulu betis. Ramai yang tahu lagu ni. Ya, dahsyat tajuk dia begitu. Aziz ya, penyanyi dia. Aziz. Ya, itu dari Sarawak. Udah di dada kan? Ya, yang betul. Yang mereka ni dia nyanyikan lagu bahasa Melayu lah, tapi lagu tadi tu lagu Iban, lagu etnik tempatan kita di Sarawak ni lah. Lagu apa Pelamin apa dia tu? Pelamin Nanganku Musnah itu ya Aziz. Itu Aziz orang Sarawak tu. Oh. Yalah. Aziz. Ya. Aziz bukan Aziz tu, bukan? Yang video tadi bukan lah. Oh.
Yang video tadi kita penyanyi lokal di sini, penyanyi baru. Okey. Pulau Semantan. Itu lagu Berkikis 10 Betis tu, memang popular lagu tu. Orang senang tangkap lah. Ya. Ada. Awak senang tangkap. Dia kira lagu tu catchy lah kan? Catchy lah lagu dia kan? Ya. Senang dibawa. And then ada satu lagu lagi yang dipanggil Mona. Itu apa tu? Lagu Mona. Pudar. Oh, Pudar. Itu pun lagu generasi baru, kita punya penyanyi generasi baru lah. Sebenarnya lagu Iban ni dia memang banyak lagu yang sudah popular. Malah ada satu lagu Iban tu dia sudah mencapai 10 juta views. Lagu ni dahsyatnya macam tu sampai boleh 10 juta tu. 6 juta, 5 juta. Banyaklah lagu Iban sekarang dia bukan hanya didengar kita di Sarawak ni saja. Sampaikan mereka yang berada di luar negara, di Semenanjung pun, orang Melayu pun ramai yang tahu lagu Iban ni, yang minat. Bila kita baca ada orang punya komen dekat YouTube, saya dari Kelantan, bagus ni walaupun saya tak faham bahasa ni tapi saya suka dengar melodi macam melodi. Semuanya balik semula kepada melodi. Jadi bukan lagi kita punya lagu ni bukan lagu kampungan lagi lah. Memang dah mencapai jutaan tontonan lagu setengah lagu. Jadi itu menunjukkan kita punya industri muzik Dayak ni sudah meningkat lah. Sudah berbanding 10-20 tahun yang lepas. Kira advance juga lah ya. Tapi tapi kalau diikut sekarang kan punya konsep kan. Contohnya kalau macam Astro lah contoh. Biasanya dia kalau nak panggil seseorang tu untuk dia interview, dia selalu berpandukan kepada view tau. Sebenarnya benda ni ada pro dan kontra. Kadang-kadang ada yang bagus, view dia ramai. Tapi ada juga yang bagus, view dia tak ramai. Tapi masalahnya sekarang ada juga yang macam contoh yang buat yang mungkin buat benda-benda yang tak okey tapi view dia ramai, and then kadang-kadang stesen TV panggil tau diorang ni. Itu yang kadang-kadang tak tahu macam mana nak cakap. Maksud dia kira ada pro dan kontra dia kan. Ya, dia bergantung kepada pengikut muzik itu sendiri. Ya kalau dia minat rentak yang macam ini, lagu terbagus dia minat dengan rentak tu, jadi pengikut dia ada. So, kita di Sarawak ni bukan setakat Astro saja, sebab kita di Sarawak pun sudah ada TV Sarawak sendiri pun banyak juga yang mengeluarkan menayangkan lagu-lagu Iban lah. Yalah, kira maksud dia yalah sekarang kan konsep macam radio ke apa kan, dia selalu kadang-kadang dorang ni bertanya tau, you punya view berapa? So kalau let's say view tu 100, 200, aduh aku rasa dorang nak panggil kita interview pun macam lemah je kan. So kadang-kadang konsep tu saya rasa tak berapa friendly ya. So apa pandangan Abang Azmin dengan yang berpandu pada view ni? Apa pandangan? Okey ke tak okey? Kalau saya bersifat positif sebab marketing pemasaran promotion ini kan dia bersifat dynamic. Dia berubah daripada zaman ke zaman. Macam kita dulu dengan Mumbai era tahun 90-an. Dia pun soalan dia lebih kurang sama, iaitu berapa orang peminat kau. Lepas tu kalau misal kata rancangan TV macam masa tu macam muzik-muzik. Lepas tu besok kadar rating tontonan. Jadi hari ini dia bukan disebut begitu. Hari ini dia pakai istilah subscribers, viewers atau jumlah share. Jadi sebenarnya konsep itu sama, cuma ianya mengikut zaman. Jadi memanglah kalau macam stesen radio ataupun apa saja program dia ubah sudah dari segi berapa orang peminat kau, berapa rating kau. Sekarang ni dia ubah berapa view kau, berapa subscribe. Itu biasalah itu kan. Tapi kalau macam Manbai macam kau Ilhamku tu, tak tahu berapa juta dah Bai sekarang. Tak tahulah. Subscriber dan juga view berapa? Berjuta-juta sudah tu kan.
Ya, lama sudah. Memang dah puluhan sekarang juta kali. Oil lampu tu campur dengan era tahun 90-an punya environment, marketing, campur dengan sekarang ni era digital, aplikasi segala macam tak apa-apa, campur semua. Aku rasa bilion lah bayar, bilion bayar. Kira bermakna royalty banyak tu kan? Dia tak, saya tak. Ha? Oh, Asmin. Tapi kalau macam penyanyi RPM lah. RPM. YouTube bayar pun tak banyak. YouTube dia just viewers je. Cuma persoalan saya tu nak bertahan lah. Artis tu nak bertahan macam mana? Kurang-kurangnya Mumbai kan, dia kan banyak di income itu, ini kau kena akui Pak ya, banyak income itu daripada show, daripada undangan show. Kalau kira Mumbai dengan show selama 25 tahun ni, agak-agak lah berapa? Superb lah. Tak ada lah. Mesti meletup tu. Dia lalu je, duit tu lalu je bayar ni. Kita nak nyanyi je. Cuma kita nak nyanyi dan mempertahankan kita punya populariti tu je. Berapa tahun kita boleh bertahan, kan? Saya pun dah 53. Saya dah 53. So, saya bertahan lah, tengok. Kalau selagi kudrat saya sampai 60, saya nyanyi je lah sampai 60. Amin baik, amin baik. Okey, sekarang ni kita cuba dengar lagi lagu kedua yang di antara lagu yang hits juga, yang mempunyai jutaan juga view di Sarawak ni. Okey, mari kita lihat. Wow, lagu tadi tu kira betul-betul kira macam apa ni, big Jadi lagu ni baru lagi ni, lagu ni baru 3 bulan ni. Yalah, kira macam apa ni, dia punya quality tu very very high quality lah, kan? Dari segi video, production tu, kira dari segi dia punya muzik tu dah dibuat dengan mix betul kan? Apa ni dia punya quality? Ya, itu tandanya kita punya di Sarawak ni kita punya ada studio, ada bakat-bakat yang bagus. Kita punya music arranger ke Sarawak ni pun ramai yang dah upgrade dia orang punya pengetahuan, ada yang lulusan universiti. Ya, jadi ini rentak-rentak macam ni, rentak-rentak yang generasi baru lah. Yang kalau generasi lama dia lebih suka kepada rentak yang apa santai-santai lagi. Dia ada pengikut dia sendiri. Lagu macam ni dia ada pengikut dia sendiri. Lagu macam ni ada pengikut dia sendiri. Ya, kira-kira advance lah. Kira Sarawak saya tengok dah begitu advance lah. Maksudnya dia Ini tajuk dia pudar. Kalau dalam pudar, maksudnya cinta kita sudah pudar. Tak ada perasaan cinta lagi. Pudar lah, pudar. Maksudnya baju tu kalau dia dah pudar, warna dia sudah hilang sudah. Lirik dia makna apa? Makna lirik dia? Lirik dia berkaitan dengan cinta seorang wanita yang sudah beralih arah kepada lelaki lain lah. Itu maksud dia pudar. Lelaki tu nak terbang lah dia. Lelaki tu nak terbang lah. Tidak, dia sudah dikecewakan oleh kekasih dia. Alah, dia punya music arrangement tu macam dia nak dia dekat awangan kan, dia macam feel dia tu memang apalah kau, dia cakap macam tu kan. Kira lagu ni dihasilkan di Miri Utara Sarawak dekat. Wow, di Miri ya. Miri ya. So kegiatan muzik biasanya kalau di Kuching, Miri dengan Bintulu, mana lagi yang maksud dia senang lah, maksud dia industri tu di mana yang dia selalu berpusat? Kalau di Kuching ni memang di Kuching kita ada banyak Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Empat bandar utama ni memang rancak lah. Kalau bahasa Tagalog tu pun bagus juga kan, Filipino. Aku lo kental lagi kan. Boleh kan? Ya, memang boleh. Tapi ada satu lagu lagi yang very very orang kata very very happening.
Filipinnya. Kalau dia tahu baca Filipin, boleh masuk market Filipin. Sedap lagu dia. Ya, tapi ada satu lagu lagi yang saya nak dengarkan. Lagu ni very happening. Di mana-mana pun kita di dunia ni akan mainkan lagu ni. Kita dengar dulu. Alright. Okay. Okay, lagu tadi tu siapa yang kompos tu bang? Boleh abang sharing? Lagu itu saya kompos pada tahun yang sama. Saya kompos lagu Kau Ilhamku. Wow, patutlah dia hits juga. Kan? Ya. Rupanya dia sama tahun tu. So macam mana boleh abang kompos lagu yang catchy begitu Boleh tak abang bagi orang kata tips ke? Sama juga cerita dia. Masa tu abang di Kelantan. Okay. Jadi di Kelantan kita ada tiket free balik ke Sabah setahun sekali. Okay. Jadi of course lah, bila setahun sekali balik kampung itu memanglah rindu dengan kampung yang memang rindu dengan Sabah. So kita buat lagu Kau Ilhamku tu karena rindu dengan seseorang. Okay. Tapi kita buat lagu Sayang Kinabalu tu karena kita rindu Sabah, kita rindu kampung. Oh, itu yang terciptanya lagu tu?
Ceritanya lagu tuh Sayang Kinabalu. Jadi Gunung Kinabalu itu sebagai simbol saja, sebenarnya simbol untuk Sabah. Lepas tuh lirik tuh dia abang gunakan lagu lirik bahasa Melayu dialek Sabah sebab bahasa tuh housemate kan ada orang Johor, Kelantan, semua campur kan. Jadi abang mau lagu yang abang cipta tuh dia orang paham walaupun lagu Sabah. Jadi lagu itu tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. So dia orang paham. Jadi it's okay lah. And then dan dia orang pun suka juga dengan lagu tu pasal lagu tu kan kira macam Kawin Lampu juga catchy. Ya, mudah, catchy kan? lah. Kira everywhere pergi mana-mana mesti main lagu tu juga. Tapi lagu tu keluar masa itu saya sempat menjadi artis rakaman di RAP. Tapi saya tidak bersama-sama dengan Mambai Mambai di Warna kan? Kau begitu, Bay? Aku di RAP kan, lepas tu buat sekali dengan album dengan Aklin, Shoki, dengan Karma, dengan Arwah Zubir semua. Jadi saya sempat buat album sebanyak 14 lagu, termasuk lagu tu. Lagu Tapi lagu Sayang Kinabalu tu masa itu dia disusun ataupun di arrange musik dia by Jenny Chin kan Make-Sure Bay, lupa dah. Bukan, Acis kan. So lain sikit lah dia punya form dan style dia. But asal dia memang itu. Jadi bila album saya tu tak menjadi, tidak terbangkalai lah. So lagu tu saya bawa balik Sabah. Simpan lama, bayangkan. Dari tahun 1991 hanya rilis pada tahun 2001. 10 tahun simpan. Simpan Dahsyatnya begitu lama. pandang dulu Lepas tu kebetulan bila balik Sabah itu saya pun mula start buat album-album etnik lah di sini. Jadi saya masa tu ajak arwah abang saya Kimin Mudin untuk buat album. Jadi dia pun kompos lagu juga. Jadi 10 buah lagu dia bawa. Tidak ada satu pun lagu berentak Sumasau. Sebab di Sabah sini kalau mau masuk market kurang-kurangnya ada satu lagu berentak Sumasau. Oh, okey. So saya ambil lah lagu Sayang Kinabalu tu. Masukkan di dalam album arwah Kimin Mudin. Abang saya jadilah album. Okey. Lagu itu pun dia popular pun lebih kurang macam lagu Kawin Lampu juga, dia lambat. Oh, lambat Dia rilis tahun 2001. Okey, 2001. Dia hanya nampak steady dan popular tahun 2005. 5 tahun. Uish, nak tunggu 5 tahun baru dia hits ya. Jadi sebab masa tu tahun-tahun itu lagu Sumasau ni diorang typically dia mesti dalam bahasa Kedazan ataupun dusun. Typically time tu. Jadi saya cuba buat perubahan. Saya menggunakan bahasa Melayu tapi dialek Sabah. Itulah saya sebab lagu saya cipta di Kelantan. Cipta di Kelantan. Sumandak pun ramai menunggu. Itu ialah bahasa lokal. Kalau bahasa Melayu gadis semestinya menanti, dia pakai begitu. Tapi bila di Sabah sumandak pun ramai menunggu. And then apa guna pergi luar negeri naik Kinabalu hati. Dia pakai istilah naik, bukannya mendaki. Itu contoh-contoh pengistilahan lokal lah di sini. So 5 tahun itu tiba-tiba dia steady popular. Sampai sekarang ini lagu-lagu Sumasau ataupun lagu apa di Sabah ni dia menggunakan strategi yang sama. Dia gunakan bahasa tapi dialek bahasa Sabah lah. Dia jadi trend yang baru. Dia ubah. Okay? Sampailah lagu tu populariti dia sampai dia diangkat sebagai lagu tema pelancongan negeri Sabah selama 10 tahun. Dan kanak-kanak sekolah tu saya dengar ramai orang cakap lah kalau perimpunan harian di sekolah dibandingkan lagu
anthem kan, lagu negaraku dengan lagu Sahabat Tanah Airku, dia orang lebih hafal lagi lagu Sayang Kinabalu. Itu Kira betapa catchy-nya lagu tu ya. catchy dan apa, budak-budak sekolah sampai ke hari ini apabila diorang aktiviti co-curriculum seperti main musik sebagainya, bila dia bawa gitar, dia mesti nyanyi lagu Kau Ilhamku, dia mesti nyanyi lagu Sayang Kinabalu. Tu dua tu. Ui, kira-kira jadi apa orang kata, jadi lama lagi dia akan jadi klasik di antara lagu-lagu tu kan. Dalam masa yang sama juga, Simpan kat museum. Ya, betul. Boleh jadi. And then dalam masa yang sama, abang juga seorang komposer yang pertama yang daripada Sabah yang menjuarai juara-juara lagu kan? Abang? Ya. Kan? 2006. Lirik Gemilang, Jacqueline Victor. Macam mana abang boleh membuat lirik Gemilang tu? Macam mana, apa yang Aubrey Soweto boleh memikirkan Azmin Mudin untuk buat lirik lagu tu? Macam mana? Ada tak story dia? Story dia macam ni, simple je. Masa tu abang belajar di Universiti Malaya. Okay. Masa tu abang sign as executive composer di BMG Publishing. Okay. Jadi BMG tu office baru dia tu kan berhampiran dengan UM. Jadi dia punya GM tu iaitu Esther Leong, memang kalau time-time sebelah petang ataupun hujung minggu itu kan selalu abang naik motor kan selalu pergi lepak sana. Selalu pergi office dia. Pergi inilah borak-borak lah cerita dengan Esther. Dan kalau ada lagu baru kan bagi dia lah. Okay. Lepas itu kebetulan masa tu Malaysian Idol siri yang pertama. Masa tu siri yang pertama kan, Malaysian Idol. Mula-mula tu One in a Million. Lepas tu tukar nama, silap. Pergi Malaysian Idol. Masa tu pengakhiran dia, finale dia, Jacqueline Victor berjumpa dengan Dina kan. Okay. Satu tahun 2000 berapa? Lupa ingat dah bang. 2004 ke 2005. Masa tu era program reality memang sangat rating lah. Academy Fantasia berjumpa dengan Malaysian Idol tu memang itu program yang rating lah time itu. Dan kalau tidak silap cerita, masa tu Malaysian Idol ni dia punya producer dia Idham. Jadi Idham minta kepada Aubrey itu untuk ciptakan lagu untuk finale untuk Malaysian Idol. Lagu itu di antara Jacqueline Victor dengan Dina lah kena nyanyikan lagu tu. Jadi Aubrey masa itu Media Prima dia buat kerjasama dengan BMG. Okay. Masa tu kebetulan kan. Lepas tu Aubrey pun buat lagu. Mula-mula lagu tu sebenarnya kan lagu yang sudah pun siap lebih awal, tapi dalam bahasa English. Tajuk dia My Chance. Tapi baru demo. Baru demo. Jadi Aubrey pun mungkin apa sibuk pula sebab dia masa itu kan music director untuk Malaysian Idol. So kebetulan lagu tu sesuai. Dia cakap lepas tu Aubrey pun call dengan Esther. Dia cakap kau ada ke writer? Saya ada lagu tapi mau kena tulis lirik dalam BM. Esther pun mungkin tak sengaja sebut Azmin Mudin ada. Untuk saya petang-petang kan. Selalu lepas tu Esther pun call. Dia cakap cakap guys, boleh ngundur diri ya. Saya ngundur diri boleh. Boleh. Okey bang. Terima kasih ya bang kena join kita. Sharing. Stay safe. Alright. Okay, selamat. Okay, bye. Selamat, bye. Ya. Okay, teruskan bang. Mana nak keluar ni? Tekan button merah tu. Alright. Okay, teruskan bang. Apa yang buat? Dia boleh tanya kita live, macam mana mau keluar ni? Okay. Itulah sahabat aku. Kalau di KL dulu kan bila kami jumpa dua kan, mesti bertengkar. Tapi dialah sebagai kawan dia. Dia selalu tu. Dia sampai sekarang Man Bai satu-satunya artis
di seluruh Malaysia yang saya pernah kompos lagu, kan banyak-banyak tuh. Man Bai ini dia boleh dikatakan selalu call. Oh ya. Selalu call, tapi itulah dia selalu minta lagu yang macam Kau Ilhamku. Saya cakap, baik, Kau Ilhamku itu satu, saya baik aku minta maaf, sumpah aku udah boleh buat lagi lagu yang sebegitu. Gibson ada kot lagu-lagu begitu, Gibson. Tak ada. Saya cipta lagu, satu aja lagu saya cipta, lagu Cintaku Sabahan. Oh iya. Oh ya, lagu itu. Itu lagu pun sedang meletup. Itu lagu adalah lagu campur 3 bahasa tu. Happening juga tu Okey, sebelum tu saya ingin memainkan lagu yang betul-betul orang kata memberi satu memory. Okey, memory yang orang kata kira lagu ni kira very very grand lah bang Okey sekejap. Tapi sebelum itu, ni Boy, kita punya program ni sampai pukul berapa ni? Sekejap lagi, nak habis dah ni, sikit je lagi. Okey. Okey, kita akan mainkan lagu ni dah. Alright. Okey, sekejap. Oh, lagu tu very very happening bang Juara lagu Ah.
Tahniah. Kira grand. Lagu tu memang kira perfect lah diberikan kepada Jacqueline Victor. Kan? Kerana lagu tu kan dia tinggi, and then di matchkan lagi dengan dia punya lirik. So memang superb lah. Memang perfect lah kan. So okay, sebelum kita sampai ke penghujungnya, okay, boleh tak Abang Azmin Mudin memberikan apa orang kata tips kepada generasi baru bagaimana nak kompos lagu, and then ada tak apa-apa idea tips yang boleh diberikan kepada untuk generasi baru lah untuk menghasilkan lagu-lagu yang berkualiti? Asas dia sama daripada kurun-kurun yang kedulu sampai ke hari ini. Asas untuk mencipta lagu itu dia ialah sama saja, yaitu ciptalah lagu yang betul-betul orang cakap sekarang yang betul-betul sampai. Okay. Sampai itu maksud dia pergerakan melodi dengan pergerakan lirik dia mestilah seiringan dan sinkronis, sama ada dari segi emosi dia ataupun dari segi tekanan dia ataupun corak dia. Jadi ianya akan sampai. Contoh, ini memang kekal selama-lamanya, okay? Apa saja genre musik, apa saja mesti sampai. Contoh kalau dalam perbualan kita harian, apa yang kau sudah buat sama aku nih? Katakan dia punya nada begitu. Sebenarnya bila kita bercakap apa yang kau sudah buat sama aku nih? Dia soalan dalam keadaan nada yang tinggi kan. Jadi apakah emosi dia? Maksud apa yang kau buat sama aku nih? Marah sebab dia tinggi. So apabila kau memelodikan ungkapan itu, dia kena beriringan dengan melodi. Nampak tadi dia ketinggikan. Kalau sekiranya dia buat begini, apakah yang telah kau lakukan itu? Bagi saya, dia tidak seiring dengan kenyataan saya yang mula-mula tadi. Apa yang kau buat sama aku ni? Okay. Emosi ya? Emosi dia masa itu dia dalam keadaan yang tinggi, meninggi ataupun marah. Jadi bila kau lakukan dia, apakah yang kau buat kepadaku? Sudah tidak sampai. Pertama, tidak sampai dari segi nada. Kedua, dari segi penggunaan chord. Chord dia pakai major key. Ini ialah keceriaan, kemeriahan. Sedangkan nada yang saya sampaikan tadi itu dia dalam keadaan yang marah, menakutkan. Dia sepatutnya ada chord yang agak tension. Jadi disampaikan dalam bentuk apa yang kau buat kepadaku ini. Nampak? Tapi bang, boleh tanya tak sikit? Apa yang kau buat padaku ini. Dia bunyi. Ataupun lebih keras lagi. Apa yang kau buat kepadaku ini. Jadi dia sampai. Tapi bang, boleh tak saya tanya sikit? Kadang-kadang macam mana kalau penyanyi baru? Boleh tak? Bolehkah kita macam bagi tahu dia kena nyanyi macam cara tu? Atau kadang-kadang penyanyi sekarang kan, dorang kan kadang-kadang pantang nak ditegur, pantang nak dibagi idea. Kadang-kadang dorang pandai merajuk lah. Macam mana tu bang? Yang itu pun kes biasa. Dulu-dulu pun memang ada berlaku begitu. Itulah tugas komposer dan produser untuk mencipta lagu tu. Lepas itu berikan kepada mana-mana singer. Kena sebelum bagi lagu tu, lepas tu dengar sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu si komposer dan ataupun si lyricist ataupun produser tu dia kena briefing. Dia brief kepada si singer itu, sampaikan apakah emosi yang cuba disampaikan di dalam lagu ini. Jadi itu dia pula kena pulang dan kena buat latihan. Di samping latihan vokal dia juga kena menyelami
makna lagu itu dan juga demo itu diserahkan kepada dia, dan disitulah fungsi dia menyampaikan lagu itu dengan instrumen yang dia ada. Instrumen yang dia ada sebagai seorang singer itu ialah vokal. Okey, dia ada vokal, dia ada dia punya tone, dan dia ada dia punya hala, dan dia ada dia punya jantina. Dia laki-laki kah ataupun dia perempuan kah. Jadi penyampaian tu. Jadi bila sebut penyampaian, itulah yang saya maksudkan dengan perkataan sampai tu. Kalau dia tidak boleh terima dia apa semua tu, itu pun memang case yang biasa. Jadi terpulanglah kepada mungkin dia punya manager untuk mengajar dia, ataupun mungkin campur tangan daripada ibu dan bapa dia untuk membujuk dia dan membentuk dia supaya menerima. Okay? Macam tu proses dia ya. Yes, kalau saya kata rakaman yang zaman tahun 90-an tu, dia punya A&R dia garang. Mau kan tidak pulang. Ya, sekarang dah tak ada lah begitu bang kan? Mungkin sekarang ini sudah kurang begitu karena sekarang ini semua DIY ataupun indie. Masing-masing sudah boleh melakukan sendiri. Semua studio sudah beralih ke bilik-bilik atau rumah-rumah yang kecil. Jadi bekerja secara berpasukan itu, secara perbincangan, bermesyuarat, briefing semua tu, secara perkongsian tu hari ini sudah kurang ataupun langsung tidak ada. So kalau hari ini, kalau sekiranya tidak ada orang yang menegur, dia akan balik kepada asas juga peminat ataupun audien ataupun subscriber ataupun viewer yang akan menegur dia balik lah. Jadi balik juga di konsep. Ya. Dia diterima ataupun tidak. Jadi teguran itu datang daripada berbagai pihak gitu. Tapi itulah sampai itu yang paling penting Okey, daripada kata-kata akhir daripada Richard, ada untuk apa orang kata artis seni dekat Sarawak, ada apa-apa kata-kata yang ingin dikongsikan? Okey, sebelum kita mengundur diri, saya ucapkan terima kasihlah kepada saudara Boy. Okay. Jadi saya ada pesan banyak sangatlah. Saya pesan rajin belajar. Kalau kita generasi baru, jangan kita takut malu atau tidak mau belajar daripada orang yang lama, dan sentiasa tahu bagaimana genre muzik, perkembangan muzik yang terkini, dan hasilkan melodi yang bagus, kerana melodi yang bagus itu akan menghasilkan sebuah lagu yang bagus seperti Kau Ilhamku. Okay, terima kasih. Wow, okay, alright. So, terima kasih sekali lagi kepada kita punya tetamu, Asmin Mudin dan Gibson Richard. Okay, so semoga kita berjumpa lagi. Good luck and then all the best. Okay bang Terima kasih. Okay, selamat. Okay, alright. Assalamualaikum. Gibson, Rentap dan selamat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bye-bye. Bye-bye.